Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua. Saya nampak ramai juga di kalangan bukan Islam, rakan-rakan daripada kaum Tionghoa pun ada tadi yang sudi untuk bersama-sama dalam live bersama dengan saya. Yang saya kira penting untuk kita sama-sama membincangkan, dan ramai sebenarnya tadi yang saya tengok dalam komen yang minta untuk saya berkongsi apakah letak duduk pertemuan atau perbincangan yang diadakan bermula pada pukul 1.30 tengah hari tadi, habis dalam kira-kira pukul 2.45 hampir pukul 3, sebab itu saya sebut sejam lebih bersama dengan Datuk Seri Tunku Zafrul. Bersama-sama saya juga adalah Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan yang turut bersama. Apa yang kita bangkitkan? Pertama sekali, saya sebelum kita bincangkan satu persatu perkara yang kita bangkitkan, sepanjang 2 bulan ini, terutamanya selepas daripada kita berhadapan dengan total lockdown, Bermuda telah menerima terlalu banyak mesej-mesej dan juga maklum balas daripada orang ramai, daripada rakyat, daripada pelbagai kelompok masyarakat, daripada orang yang bekerja sendiri, makan gaji, pekerja swasta, ada yang bekas profesional yang bergaji puluhan ribu tetapi hari ini jatuh miskin, ada yang bekerja sendiri, penjaja di jalanan yang kesan daripada total lockdown akhirnya terpaksa bungkus, ada yang merayu minta untuk disuarakan perkara-perkara yang melibatkan bantuan, dan ini disuarakan bukan saja melalui mesej-mesej, komen-komen yang terpapar dalam wall saya, tetapi juga 2 hotline yang Pemuda sediakan untuk semua memberikan maklum balas, dan juga daripada 191 bahagian yang mana ketua-ketua pemuda saya di bahagian-bahagian sentiasa kita adakan mesyuarat dari semasa ke semasa, dan saya hubungi mereka dan mereka WhatsApp saya apa rintihan-rintihan yang melanda. Contohnya satu kes di Pulau Pinang, ketua pemuda saya di sana, saudara Fadli, ketua pemuda Bukit Bendera, memaklumkan kepada saya bagaimana 5 keluarga yang dihalau daripada rumah sewa. Dan ini bukan satu perkara yang biasa, ini bukan perkara yang luar biasa, ini perkara yang biasa berlaku, dan yang sampaikan mesej kepada kami pun ramai. Jadi sebab itulah bila bertemu dengan Datuk Seri Zafrul tadi, alhamdulillah beliau menyambut kami dengan penuh berlapang dada. Dia mulakan dengan 5 minit pertama, 10 minit pertama, beliau memaklumkan bahawa sebagai menteri yang baru dilantik sebagai koordinator ataupun penyelaras, menteri penyelaras kepada plan pembangunan, plan pemulihan negara mengenai COVID-19 ini. Dan lepas tu dia buka kepada pandangan. Saya membawa memorandum yang di dalamnya terkandung 3 bahagian utama. Pertama, 10 tuntutan yang kita yang telah banyak kali saya kongsikan. Yang kedua, perincian kepada solusi, cadangan-cadangan solusi yang wajar dan boleh diambil oleh kerajaan, khususnya dalam konteks contohnya moratorium. Dan yang ketiga, apa cadangan kami dalam konteks exit plan kalau nak keluar daripada permasalahan yang ada hari ini, terutamanya nak ditambah baik plan pembangunan, plan pemulihan COVID ini. Saudara, tadi bila saya kongsikan pertama sekali berkenaan dengan, kita kena faham apabila rakyat diminta untuk berkurung, saya gunakan istilah berkurung, pada 1 Jun 2021, iaitu lebih kurang 43 hari sudah kita berkurung ini atas nama total lockdown. Kalau ingat lagi, pada 20 Mei sebelum 1 Jun itu,
angka COVID sedang meningkat naik, 2,000 ke 3,000. Pada waktu itu lagi di kalangan netizen dan rakyat jelas meminta supaya kita ada total lockdown seperti mana PKP 1. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa secara umumnya virus punya jangka hayat, virus COVID jangka hayat hanyalah lebih kurang 14 hari ataupun kurang. Dan kita minta supaya total lockdown ini diadakan 14 hari ke 21 hari. Tetapi kita juga nyatakan dengan beberapa syarat. Kan? Waktu itu kami Pergerakan Pemuda keluarkan kenyataan wajar kerajaan pertimbangkan secara serius untuk mengisytiharkan penutupan penuh, total lockdown, bukan separuh masa, total lockdown dengan 7 prasyarat. Maknanya kalau nak buat betul ni 7 prasyarat. Antaranya ialah pakej bantuan perlu diisytiharkan terlebih dahulu, kerana pengalaman PKP 1.0 bila kita terpaksa total lockdown, kita hadapi masalah terutamanya rakyat yang bekerja sendiri, rakyat yang bekerja mengikut gaji hari, rakyat yang berniaga. Kalau rakyat yang makan gaji bulanan, sama ada dari segi kerajaan ataupun swasta, mereka masih boleh bertahan. Tetapi swasta pun kena ingat, bila masuk PKP 3.0 ini, ramai yang sudah menderita. Kenapa? Saya jelaskan kepada Datuk Seri tadi, saya mulakan dengan bagi background ini. Background bahawa bila rakyat diminta untuk berkurung pada PKP 3.0 ini, dia berbeza dengan PKP 1. PKP 1 itu pun sudah terasa bahalnya. Tetapi sebab itu ingat lagi pada waktu itu kita minta supaya kerajaan dapat menyediakan bantuan-bantuan tambahan. Termasuk pada waktu itu kita minta supaya kerajaan benarkan rakyat mengeluarkan wang simpanan hari tuanya. Kita tahu itu wang simpanan hari tua daripada KWSP. Waktu itu dinamakan iSinar, iLestari. Walaupun pelbagai kecaman, pelbagai keperlian disuarakan oleh puak-puak yang tak yang sangsi dengan keikhlasan perjuangan yang kita bangkitkan ini. Waktu itu sampaikan bila Datuk Seri Najib menyuarakan dalam parlimen sekalipun, ada yang kata kita sengaja UMNO, pemuda UMNO bila menyuarakan perkara ini dikaitkan dengan hikayat Puteri Gunung Ledang dan sebagainya. Tak apa, kita terima. Tetapi kita dapat lihat akhirnya kerajaan akur kerana kita buat desakan dan ugutan bahawa kita akan sokong bajet sekiranya ini antara perkara yang perlu dilakukan. Dan kita minta supaya dikeluarkan secara lamsam pada waktu itu. Dan akhirnya kerajaan akur. Sebenarnya banyak hikmah bila kerajaan benarkan rakyat mengeluarkan wang pada waktu itu. Sebab kita dapat tahu dan semua dapat maklumat data yang dikeluarkan, ramai orang hilang kerja selepas PKP 1.0. Tetapi kehilangan kerja itu dapat ditampung dengan kesediaan kerajaan membenarkan mereka mengeluarkan wang simpanan mereka, walaupun betul lah falsafahnya ini untuk simpanan hari tua, apa akan berlaku akan datang. Tapi masalahnya argumen kita pada waktu itu, rakyat tengah susah sekarang. Apa jaminan bahawa rakyat boleh hidup sampai 20 tahun lagi kalau sekarang pun nak makan pun tak ada duit. Ini terbukti bila mana banyak orang yang kena buang kerja. Pada waktu itu statistik menunjukkan lebih daripada 400,000 hilang pekerjaan, termasuk golongan profesional, industri pelancongan. Saya selalu bagi contoh yang nyata, yang depan saya, yang datang jumpa saya, pilot kapal terbang daripada pelbagai syarikat, sama ada diberikan cuti tanpa gaji ataupun terus laid off, dia terus dibuang kerja. Orang ini yang biasa berallowance belasan ribu, bukan saja gaji pokok tetapi allowance-nya belasan ribu, tiba-tiba hilang pekerjaan, komitmen masih kena dibayar bulan-bulan. Jadi mereka ini mau mulakan dengan bisnes kecil-kecilan, yang tak pernah buat bisnes. Sebab itu penting untuk dapat 5,000, dapat 10,000 pada peringkat awal, lamsam, untuk mereka dapat mempersiapkan ataupun terlibat dalam bisnes-bisnes kecil-kecilan ini. Okey, Alhamdulillah kerajaan
sediakan, kan? Tetapi bila masuk PKP 2, mereka mula rasa bahang. Baru nak start berniaga, mula rasa bahang. Masuk PKP 3.0, ramai yang mulai lingkup. Perniagaan-perniagaan yang baru nak mula terpaksa tutup, kan? Apatah lagi pengisytiharan darurat yang kononnya boleh menyelesaikan segala-galanya, hanya tinggal omongan kosong. Bila total lockdown, bila kita kata boleh dengan prasyarat bagi bantuan. Bantuan apa? Bantuan bekalan makanan kepada rakyat, bantuan BPR, bantuan itu suntikan fiskal, itu direct daripada kerajaan. Kita minta supaya diberikan peluang untuk rakyat mengeluarkan wang caruman mereka. Kita namakan iSinar 2.0, iLestari 2.0. Kita juga minta supaya bank-bank benarkan penangguhan ansuran bulanan, moratorium, kita namakan moratorium 2.0. Dan yang paling mustahak sekali, kita pun sebut, selain pada bantuan-bantuan ini, sepanjang total lockdown kita cadangkan 14 hari, mestilah dibuat secara full lockdown. Maknanya mesti ditutup secara penuh. Semua kilang-kilang, semua tempat kerja tutup. Betul ada kesan ekonomi. Ramai yang komen, Dr. Ashraf ni nak cari populariti saja. Tetapi kita katakan ini hanya untuk 14 hari. Bagaimana kita nak memutuskan terus rantaian COVID ini? Apa guna kita isytihar total lockdown tetapi pintu belakang dibuka? Ingat lagi pada waktu itu Menteri MITI, kan? Datuk Seri Azmin Ali, dia minta daripada Perdana Menteri untuk pengumuman yang telah pun dibuat oleh Menteri Kanan pada waktu ini, sekarang dah naik pangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, yang telah pun mengumumkan soal kelulusan syarikat-syarikat yang nak beroperasi diserahkan kepada kementerian-kementerian masing-masing, sebab kementerian-kementerian itu lebih tahu yang mana essential, yang mana bukan, kan? Tetapi disailang di saat akhir, sehari sebelum dilaksanakan, semuanya nak diserah kepada MITI. Dan kita rasa kecewa sebab kita minta supaya ia total lockdown, tetapi mula diisytiharkan pada hari ketiga 50,000 lebih, saya tak ingat berapa angka, 50,000 lebih kilang-kilang, syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi. Dengan bangganya MITI mengeluarkan kenyataan tersebut lepas minggu lockdown, kan? 119,000 kalau tak silap saya, angka bertambah besar. Ramai orang yang hantar mesej kepada kami, pemuda, mereka takut nak pergi kerja sebab ada kilang-kilang yang mana, kan, pekerjanya sudah pun didapati kena jangkitan COVID, tetapi bukan satu kilang ditutup, hanya seksyen itu saja. Dan yang lebih parah sekali, kebanyakan kilang-kilang ini terletak di dalam kawasan komuniti. Saya sendiri berada di Petaling Jaya, kawasan sekeliling banyak yang kilang-kilang yang ada. Mereka bukan tinggal di dalam kompaun kilang, tidak, mereka tinggal dalam kawasan komuniti, sewa di flat-flat yang bersama dengan komuniti awak. Mereka membeli belah di pasar yang sama dengan orang awak. Mereka pergi ke Giant beli barang-barang keperluan yang sama dengan orang awak. Maknanya tidak ada jaminan jangkitan COVID yang kita pun tahu daripada data dan sains. Kerajaan hari ini dia suka guna data dan sains. Data dan sains sendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa 60% secara purata konsisten apa yang dikeluarkan oleh kementerian. Setiap hari kita boleh tengok daripada 23 kluster baru, 21 kluster daripada tempat kerja. Daripada 30 kluster baru, 27 daripada tempat kerja termasuk kilang-kilang. More than 60% adalah daripada kilang-kilang COVID ini. Dan apa jaminan bahawa kongkongan ataupun halangan, kekangan ini dapat kita kawal? Dan mereka ini sentiasa pergi membeli belah dengan masyarakat. Akhirnya kita boleh tengok kesan dia sampai hari ini dah sudah mencecah 11,000. Kita nak salahkan siapa? Sudah tentu, kita katakan Menteri MITI antara orang yang wajib rasa bersalah sebab dia yang sentiasa buka pintu belakang, kononnya nak selamatkan ekonomi. Tetapi masalahnya ini yang kita kata, rakyat disuruh berkurung, rakyat rela untuk rasa susah
tetapi janganlah berkali-kali. Sebab tu hashtag saya letakkan, susah sekali bukan berkali-kali. Lockdown ya betul-betul 14 hari, susah, tak boleh keluar, psikologi memang terkesan, ramai yang tak boleh berniaga, ramai hilang punca pendapatan, ramai yang susah. Okey, bantuan kena bagi, tetapi pada masa yang sama janganlah pilih kasih. Ada pihak yang kena berkurung, ada pihak yang dibenarkan keluar. Okey, bila kita sebut 20 hari bulan Mei itu, 1 Jun akhirnya Perdana Menteri seperti biasa kan, buat perutusan akan buat total lockdown ikut kemahuan rakyat secara keseluruhannya. Itu pun selepas kes dah naik ke peringkat membimbangkan, 4,000 kes baru sehari kan? Tetapi masalahnya waktu pengumuman itu dibuat, tidak ada pengumuman berkaitan dengan bantuan, dan itu yang meresahkan dan memerikkan rakyat. Hanya 28 hari selepas pengisytiharan total lockdown, 26 hari bulan barulah diisytiharkan pelan pemulihan COVID, yang mana disebutkan soal bantuan-bantuan, pakej-pakej bantuan. Okey, inilah antara perkara yang saya bangkitkan di dalam pertemuan dengan Datuk Seri Tunku Zafrul. Perkara yang sama juga saya bangkitkan kepada Timbalan Perdana Menteri yang baru pada hari Jumaat lepas. Kenapa kita bangkitkan? Pertama, ramai orang yang susah ini dijanjikan dengan pelbagai bantuan, tetapi hakikatnya bantuan ini bukan dapat sekarang, dapat bulan Ogos. Bila kita bising soal M40, ramai tak dapat. Akhirnya diumumkan kali ini kita dengar suara rakyat, maka bangga, rakyat akan dapat faedah, M40 akan dapat faedah. Berapa ringgit? RM250 saja. Okeylah, fine, daripada tak ada langsung. Tetapi rakyat susah sekarang, dah 28 hari dikurung pada waktu itu baru nak umum. Sekarang ni dah masuk 43 hari, 44 hari. Tetapi kita kena tunggu lagi bulan Ogos. Bulan Ogos baru bantuan khas COVID BKC akan dimula dibayar. BPR bulan 8. Air Citra bulan 8. Itu pun tarikh belum bagi lagi. Sebab itulah antara perkara tuntutan kita yang utama, kita sebutkan pertama sekali, bagi percepatkan bantuan-bantuan ini. Jangan lengahkan, kita kena segerakan sebab rakyat terdesak sekarang. Yang kedua, saya sebut kepada Datuk Seri Tunku Zafrul tadi, jangan tangguh lagi dan jangan berkira-kira sangat dengan rakyat. Apa maksud saya? Saya kata kepada Datuk Seri Menteri Kewangan tadi, ramai penerima-penerima BPR yang dulunya dapat, tetapi kali ini tak dapat. Kena ingat ya, BPR ini adalah untuk golongan B40, bukan pun M40 B40, maknanya pendapatan isi rumah 5,000 ke bawah. Dan kena ingat, isu juga yang timbul ialah kebanyakannya bergantung kepada maklumat LHDN yang mana tak update. Tak update. Masalahnya ramai yang tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab alasannya sebahagiannya kerana pertama, mereka sudah mendapat GKP, Geran Khas Prihatin. Apa dia Geran Khas Prihatin? Maknanya kalau ada pasangan dia yang berniaga, contohnya menjaja, sebab ini kena ingat 5,000 ke bawah, B40, maka dia tidak layak untuk B40. Masalah GKP ni yang diumumkan dalam pelan pemulihan, yang pakej bantuan dia panggil pemulih, pakej bantuan yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin, hanya RM500 saja, kan? Itu pun tujuan dia bagus untuk membantu rakyat di kalangan B40 bila berhadapan dengan perniagaan yang terpaksa tutup, terpaksa berhadapan dengan realiti sebabkan total lockdown, tak dapat berniaga dan sebagainya. Kerajaan umumkan bantuan tambahan GKP ni RM500. Tetapi kena ingat, mereka juga susah untuk menampung kehidupan keluarga, sebab bila kena total lockdown, bil-bil utility dengan sendirinya naik.
seperti mana PKP 1, dan ramai pasangan masing-masing yang kami dapat daripada mesej, pasangan masing-masing yang bekerja sendiri, bekerja swasta, walaupun dulunya bergaji 3-4 ribu, tetapi syarikat-syarikat telah pun memberhentikan mereka. Syarikat-syarikat telah memotong gaji mereka separuh. Syarikat-syarikat telah memberikan cuti tanpa gaji. Itu yang bekerja makan gaji dengan pihak swasta. Kan? Kalau yang bekerja dengan kerajaan, okey, dia tidak terkesan sangat. Tetapi kena ingat, bila pasangannya kerja dengan swasta, pasangan yang soal sama ada suami ataupun isteri kerja dengan kerajaan yang bergaji sebagai kerani 1,300, 1,400 ringgit, mereka akan dengan sendirinya terkesan. Sebab itulah saya sebut pada Datuk Seri Tunku Zafrul tadi, jangan berkira sangat, sebab yang ni RM500 je pun. Takkanlah sebab kalau RM500 BPR yang nilainya pun tak besar. Dia bergantung pada kalau yang miskin tegar, okey, dapatlah additional RM500 ataupun RM300. Tetapi kerana alasan ni sudah menerima GKP, Grant Khas Prihatin, BPR 2.0 ni tak dapat. Itu sebab mereka diminta untuk merayu. Masalahnya, ini pun antara perkara yang kita sebutkan dalam 10 tuntutan. Rayuan yang dibolehkan untuk merayu ini melalui proses birokrasi yang renyah. Apa contohnya? LHDN kata boleh merayu, tetapi kena sediakan dokumen-dokumen. Boleh pergi pada online, tapi masalahnya berapa ramai yang B40 ni ada scanner kat rumah. Lepas tu yang kedua, bila telefon LHDN tak ada, okey, kena datang ke pejabat LHDN yang terdekat. PKP ni mana boleh orang nak pergi mari. Orang terpaksa pergi dengan travel jaraknya lebih pada 10 km. Ditulis pula dalam surat itu, surat yang menyatakan bahawa okey, kalau diadakan temuduga khas, kena temuduga pula, temuduga khas. Dan surat pula dalam tu menyatakan, saya share dalam Facebook saya, sebab ini yang di-share oleh netizen, ini yang di-share oleh rakyat, orang ramai kepada kami pemuda. Saya hanya share beberapa sajalah. Yang mana dekat surat tu pun sebut bahawa surat ini tak boleh digunakan untuk mendapatkan kebenaran pelepasan daripada PKP ni. Maknanya nak travel macam mana. Tetapi isunya, kalau tak masuk temuduga, mereka tidak akan dilayani untuk merayu. Maknanya dengan sendiri mereka akan dianggap sebagai gagal. Saudara, ini antara perkara yang saya timbulkan kepada menteri. Kenapa kita susah sangat? Hanya untuk RM500 kita terpaksa menyusahkan rakyat. Akhirnya saya kata, kadang-kadang bila kira-kira balik dengan travelling, dengan kos nak macam-macam ni, mungkin lebih tak berbaloi nak dapat RM500. Mungkin dah habis dah separuh kos dia untuk itu. Padahal rakyat sedang terdesak. Rakyat perlukan bantuan sekarang. Kenapa tidak kami cadangkan supaya permudahkan, jangan persulitkan. Sebab apa? Bagi je lah rakyat ni RM500. Tutuplah sebelah mata orang. Adalah sebahagiannya yang eksploitasi ke manipulasi. Tadi menteri pun kata ada eksploitasi. Tapi alhamdulillah Datuk Seri Zafrul tadi dia acknowledge perkara ini. Dia kata dia minta dekat pegawai dia untuk cek balik dengan LHDN supaya permudahkan dalam masa sekarang. Okey, alhamdulillah, itu jaminan dia. Yang pertama, saya rasa bagus. Tetapi permudahkan proses rayuan ini. Ini tuntutan yang ketiga. Permudahkan proses rayuan. Jangan minta dokumen bukan-bukan. Sampaikan ada yang minta dokumen kahwin pun dia minta. Sijil kahwin dia minta. Mujur tak minta. Ada kata dia pergi pula mujur tak minta sijil SPM je. Tetapi ini realiti dia. Ada rakyat yang bukan mudah nak berikan dokumen-dokumen ni, nak dihantar kepada LHDN. Akhirnya banyak ofis yang tutup. Nak minta daripada pengesahan daripada ofis pun susah. Ini realiti. Okey. Yang keempat, kita minta apa? Kita minta supaya menteri bincang dengan LHDN, jangan berkira sangat soal data yang ada tu mesti update. Jangan berasaskan data lama. Sebab banyak kes di mana dulunya mereka ni kategori M40. Ada satu kes seorang pekerja swasta yang gajinya RM7,000. Isterinya kerja sebagai kaki tangan awam, hanya bergaji RM1,500 ke RM1,800.
memang kalau dari segi pendapatan isi rumah kan, RM8,800 secara total dia dalam kategori M40. Tetapi kena ingat ya, banyak kes di mana kan, mereka ini terutamanya pekerja swasta, sama ada dipotong separuh gaji ataupun cuti tanpa gaji ataupun dibuang kerja sejak daripada Januari. Sekarang ni sudah masuk bulan Julai. Akhirnya daripada M40 yang bergaji 7,000, dia terpaksa bergantung kepada gaji isterinya yang 1,800-1,900. Kena ingat ya, nampak perkara ni biasa, tetapi bagi orang yang periuknya besar, kerak pun besar lah, orang yang bergaji tadi M40, sekarang ni dia dah jatuh B40, sebab daripada 8,900 pendapatan isi rumah, dia sudah jadi bergantung kepada pendapatan isteri yang bergaji tetap sebab kerja-kerjaan itu pun sebagai kerani 1,800-1,900. Masalahnya komitmen mereka besar. Sewa rumah 1,100 sebulan, kereta Myvi bank kena bayar 400.5 sebulan, isteri Honda City kena bayar ansuran bulan 6 600.5. Itu saja dah 3,000 lebih. Itu belum lagi utility, itu belum lagi komitmen kad kredit, komitmen pinjaman peribadi, itu belum lagi keperluan harian. Tetapi bila dah tak ada gaji si suami, bila dah bergantung pada isteri 1,800, komitmen tetap kena bayar. Kereta Myvi bank kena bayar 400.5, kereta Honda City isteri 600.5 tetap kena bayar, sewa rumah 1,100 tetap kena bayar. Nak dapat mana duit ini? Okey, inilah coming kepada isu yang ke-6. Kenapa kita minta iCitra? Rata-rata yang minta iCitra ini semua boleh setuju dengan saya. Yang minta dikeluarkan KWSP, yang minta moratorium, betul bukannya semua, tetapi majoritinya adalah M40. Kenapa saya kata M40? Kena ingat, 60 tahun di bawah Barisan Nasional, satu kejayaan yang kita tak boleh nafikan, kita berjaya menjadikan negara kita ini besar populasinya di kalangan mereka yang berpendapatan menengah. Kecil di peringkat T20, tidak besar di peringkat B40, tetapi besar di peringkat kumpulan menengah. Kumpulan menengah ni termasuk yang bekerja swasta, yang bekerja kerajaan, yang bekerja profesional, bekerja sendiri, berniaga dan sebagainya. Tetapi bila kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa, krisis yang tak pernah terfikir di kepala kita, pandemik COVID-19 yang tak pernah ada dalam buku sejarah kita sebelum ini, akhirnya kita terpaksa berhadapan dengan kepayahan seluruh anggota rakyat dalam negara kita. Okey, fine. Tetapi kena ingat ya, kita tak boleh treat situasi ini seperti biasa. M40 yang kita kategorikan tadi, mereka hilang pekerjaan, saya sebutkan tadi, mereka hilang pendapatan, dan yang bergaji 7,000 sebulan tiba-tiba hanya mengharapkan gaji isteri 1,800. Tapi mereka ini sudah bekerja di sektor swasta mungkin 10 tahun, 20 tahun, yang mana mereka ada simpanan akaun satu ini yang mencecah atas daripada 200-300 ribu tu biasa. Sebab itulah peringkat awal 3-4 bulan pertama tanpa gaji mereka boleh bertahan daripada apa? Dari segi apa? Simpanan yang ada, keluarkan duit tabung haji, keluarkan duit daripada amanah saham, keluarkan daripada fixed deposit. Yalah, orang M40 adalah sikit sebanyak simpanan itu. Tetapi masuk bulan 4, masuk bulan 5, tiba-tiba total lockdown bulan 6, yang mula nak berniaga kecil-kecilan pun habis, tak ada peluang dah bisnes. Mereka inilah yang mengharapkan supaya kerajaan dapat membenarkan mereka mengeluarkan wang daripada akaun satu, iaitu akaun yang masih mempunyai baki yang besar berbanding dengan akaun 2, kerana akaun 2 ini kebanyakannya sudah digunakan untuk komitmen pelbagai, belajar, bayar rumah dan sebagainya. Okey, sebab itulah bila kerajaan umumkan dalam pakej bantuan pemulih bahawa tuntutan kita untuk iSinar 2.0
penuhi, kononnya tukar nama kepada Air Citra. Waktu itu 5 tuntutan kita yang dibawa oleh pemuda, alhamdulillah lah, dia kata hampir semuanya diterima. Sampai saya terima mesej daripada Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Waktu itu dia Menteri Kanan. Dia ucap tahniah kepada pemuda, ini hasil perjuangan rakyat, kerajaan dengar. Saya kata terima kasih, tapi saya kena perhalusi terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab nak tengok betul ke dari segi pelaksanaannya memenuhi apa yang kita nak. Bila kita tengok Air Citra ini, dibenarkan hanya mengeluarkan jumlahnya RM5,000. Pengeluaran pertama hanya RM1,000. Sebulan RM1,000, maknanya bulan 8 kena ingat saya sebut tadi, rakyat tengah susah sekarang, terpaksa tunggu pula bulan 8, alih-alih RM1,000 saja. Kena ingat tadi saya sebutkan satu kes ni yang real, yang datang kepada kita, cerita kesusahan. Nak beli susu anak pun dah tak ada duit, nak beli pampers tak ada duit, nak beli makan barangan keperluan tak ada duit. Bila mereka naikkan bendera putih, diperlekehkan oleh setengah pemimpin yang bagi saya mati rasa, tak ada sensitiviti langsung kepada kesusahan rakyat. Ini bukan apa, sebab rakyat dah tak ada pilihan, minta bantuan tetapi diremehkan permohonan mereka. Yang naikkan bendera ni, jangan kita ingat main-main. Yang naikkan bendera ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, maklumat yang kita dapat, pemuda-pemuda saya yang berada di bawah, sebab saya telah buat satu pengarahan kepada pemuda saya di 191 bahagian di seluruh Malaysia. Kita dapat sumbangan sikit daripada orang persoalan, orang ramai. Bolehlah kita salurkan sikit, tak banyak pun, tidaklah seperti mana kerajaan yang ada bantuan yang besar. Bolehlah beli barang-barang keperluan asas, beras, minyak masak, sardin ke apa. Tapi saya buat pengarahan supaya utamakan mereka yang angkat bendera putih pertama. Yang kedua, buat kerjasama dengan jawatankuasa masjid atau Pukariah atau ketua kampung, kenal pasti yang mereka yang betul-betul susah, sebab kita takkan mampu nak tolong semua orang. Kita prioritikan. Apa yang kita dapat, maklum balas yang kita dapat, hampir semua pemuda-pemuda saya ni bagi tahu maklum balas yang angkat bendera putih sekarang ni bukan rumah-rumah fakir miskin yang biasa-biasa, yang rumah yang macam nak runtuhkan ataupun flat saja, tak. Ini yang 2 tingkat, kat rumah dia ada 3 kereta, tetapi realitinya 3 kereta, kedua kereta macam kes saya sebutkan tadi, mereka terpaksa membayar komitmen dengan keadaan mereka sudah tidak ada wang simpanan. Mereka kehilangan punca pendapatan, bergantung kepada pendapatan isteri ataupun suami yang tinggal 1,800, 1,900, contohnya kes tadi. Sudah tentu mereka inilah yang minta supaya kalaupun kerajaan tak boleh bantu, sebagaimana dalam tuntutan 10 tuntutan rakyat ni, salah satunya kita minta kerajaan buat suntikan fiskal. Maksud dia, macam saya sebutkan kepada menteri tadi, jangan takut berbelanja defisit. Dalam keadaan rakyat tengah susah, negara tengah susah, tak apa kita meminjam pun, rakyat takkan marah, defisit pun tak apa. Tadi pun menteri kata kita punya hutang memang masih dalam lingkungan 60% daripada kadar KDNK. 60% KDNK maksud dia kita masih ada ruang untuk meminjam. Tetapi meminjam untuk apa? Untuk bantu rakyat. Dan meminjam kita ni jangan salah erti, bukan meminjam dalam erti kata minta daripada peminjam-peminjam ataupun minta pinjaman daripada luar negara. Kita masih lagi boleh mobilisasi dana dalaman domestik, masih berkemampuan. Okey, tak apalah, isu tu teknikal. Kita minta supaya kerajaan bantu rakyat, tambahkan lagi BKC kepada M40 ni, takkan 200.5 saja, bagilah RM1,000 ke. Sebab apa? Ini juga akan membantu soal aliran tunai dalam negara, dapat membantu menjana ekonomi daripada ekonomi stagnan, ekonomi tak dapat berkembang. Macam mana dalam keadaan krisis untuk memastikan ekonomi berkembang? Kita kena pastikan demand kena sentiasa ada. Demand ni maksud dia permintaan kena ada. Permintaan maksud dia mesti ada proses pembelian, mesti ada keupayaan rakyat untuk membeli.
barulah ekonomi dapat dijana, barulah ada kesan-kesan gandaan dalam ekonomi. Dalam keadaan rakyat sudah tidak ada simpanannya, dalam keadaan sudah habis simpanan, dalam keadaan punca pendapatan dah terhenti, sudah tentu bantuan tunai ini akan membantu merancakkan lagi aliran tunai dan juga menjana ekonomi negara. Itu dari segi makroekonomi perspektif. Tetapi yang paling penting sekali, kalau pun tak boleh bantu fiskal, okey, bantu untuk rakyat akses kepada dia sendiri, wang caruman dia. Itu yang kita minta. Tapi macam mana? Tambah baik air citra ini. Janganlah RM1,000. Rakyat rata-rata minta apa? One off RM10,000. Dan dalam tuntutan kita yang ke-6, kita kata kadar dia RM10,000 ataupun lebih berasaskan berapa yang ada dalam akaun tersebut. Kalau katakan akaun tersebut ada RM200,000, katakan 10% daripada RM200,000, RM20,000. Bagi peluang untuk rakyat bernafas, bagi peluang untuk golongan M40 terutamanya, mereka melangsaikan segala komitmen yang tertangguh. Banyak kereta dah kena tarik, ada motor dah kena tarik, ada rumah yang terpaksa mereka keluar, sekarang tak mampu nak bayar sewa. Ini adalah realiti yang ada dekat bawah ini. Saya sebutkan kepada menteri tadi, dan menteri perbetulkan, dia kata tolong beritahu. Ini saya nak beritahu, sebenarnya menteri dia kata okey, kerajaan kewangan, Kementerian Kewangan dah setuju bahawa bukan kita akses akaun dua semata-mata, dia combine akaun satu dan akaun dua. Maknanya berapa jumlah dalam akaun satu dan akaun dua, itulah yang akan dinilai, yang akan diberikan kebenaran untuk dikeluarkan wang ini. Maknanya itu antara plus point yang rakyat, perjuangan rakyat berjaya, bahawa kerajaan bersedia untuk combinekan akaun satu dan akaun dua. Hari itu ramai yang bagi feedback dan kita sebut dalam kita punya tuntutan, jangan hadkan hanya kepada akaun dua, sebab bila kerajaan sebut baru-baru ni, dia kata habiskan akaun 2, KWSP kata akaun 2 baru pergi pada akaun 1. Padahal akaun 2 ni dah macam-macam komitmen. Baki yang ada dalam akaun 2 tidak sebesar akaun 1. Tetapi apa yang diberikan jaminan oleh menteri tadi, akaun 1 dengan 2 ini di combine ataupun disekalikan dalam menentukan berapa kelayakan untuk dikeluarkan. Cuma saya minta sangat-sangat kepada menteri tadi supaya tolonglah penuhi hajat dan harapan rakyat supaya mereka dibenarkan keluar bukan setakat RM1,000 tetapi maksimum RM10,000. Yang ini menteri bagi jaminan untuk berbincang dengan pihak KWSP dalam masa terdekat. Itu jaminan dia. Okay? Apa lagi kita minta? Kita minta moratorium. Pada peringkat awal bila pemuda perjuangkan moratorium, yang kita sebutkan ialah automatik menyeluruh, bukan hanya B40 peringkat awal, dia kata had untuk B40 semua sekali. Dan yang ketiga, tanpa charge dan faedah tambahan. Ini 3 perkara. Bila diumumkan dalam pakej bantuan pada 28 hari bulan Jun baru-baru ni, dia kata okey, kita bagi moratorium. Pada peringkat awal dia berdoa lagi, kalau ingat lagi, ikuti posting-posting saya. Bila peringkat awal kita pemuda perjuangkan supaya moratorium 2.0 ini, menteri juga yang buat kenyataan tak boleh sebab ini kita dah cukuplah moratorium 1.0, tak boleh buat. Lepas tu saya katakan, pemuda katakan, apa guna ada ordinan darurat yang kononnya nak membantu rakyat, nak menangani COVID, kalau tidak menggunakan kuasa yang termaktub di dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Apa yang termaktub di dalam ordinan darurat itu? Ordinan darurat memberikan kuasa besar kepada kerajaan dalam tempoh darurat yang telah pun diisytiharkan sejak Januari, yang mana kerajaan boleh mengambil alih mana-mana aset. Kerajaan boleh menggunakan kuasanya untuk mengambil hospital swasta bagi tujuan menangani COVID.
kerajaan boleh buat apa saja demi atas pretext untuk menjaga kebajikan rakyat. Saya kata, apa guna ni ordinan darurat? Tengku Zafrul boleh jawab pada waktu itu, kalau ingat balik, dia kata kerajaan tak ada kuasa untuk campur tangan, untuk arahkan bank-bank. Saya keluarkan kenyataan yang kedua, saya kata ini tidak betul. Selain ordinan darurat, kerajaan ada Akta Bank Negara 2009. Kerajaan ada Akta Perkhidmatan Kewangan Financial Services Act 2013. Dua ini akta yang telah pun diluluskan di Parlimen. Ordinan diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab nak sangat darurat ini, kerajaan nak minta darurat, yang kononnya nak tangani COVID, nak bantu rakyat, okey, gunakan tiga-tiga ni. Dalam Akta Bank Negara 2009, kerajaan melalui bank negara boleh diktate, boleh arahkan bank, boleh keluarkan arahan apa saja untuk menyelaras, untuk menyeragamkan, untuk buat apa saja untuk pastikan bank-bank dapat memenuhi aspirasi rakyat. Akta Perkhidmatan Kewangan pun ada. Akhirnya Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Kewangan pada waktu itu, balas balik dalam kenyataan dia kata betul, dia akui ada kuasa, tetapi dia kata kena bayar pampasan kepada bank-bank ini. Saya terpaksa buat Zoom meeting dengan beberapa rakan-rakan saya yang dulunya bersama dalam institusi kewangan, kerana saya adalah sedikit pengalaman. Alhamdulillah, dulu pernah berada dalam industri hampir 10 tahun sebagai lembaga pengarah Affin Bank, sebagai pengurusi syariah Affin Islamic. Saya pernah menjadi chairman board of audit committee. Saya pernah berada dalam beberapa institusi kewangan sebagai konsultan, dan ini semua rakan-rakan saya. Dan bila kami mengadakan Zoom meeting pada waktu itu, bank-bank mengakui bahawa apabila kerajaan mengumumkan buat moratorium, tidak ada penyelarasan dan penyeragaman. Saya sebutkan kepada Datuk Seri Zafrul tadi, saya kata hasil daripada perbincangan saya dengan bank-bank, tanpa saya menyebut siapalah, saya sebut beberapa buah bank, ada 5 buah bank yang saya temui, dan saya buat Zoom meeting. Saya kata kepada Datuk Tengku Zafrul, feedback yang saya dapat daripada bank-bank, bila tidak ada penyeragaman daripada bank negara, daripada Menteri Kewangan, cara pengiraan faedah, cara pengiraan penawaran moratorium, akhirnya berlakulah seperti mana yang rakyat hadapi hari ini. Ada bank seperti mana Maybank yang menawarkan moratorium, beritahu siapa yang nak moratorium menangguhkan bayaran ansuran. Itu je maksud dia. Siapa nak menangguhkan bayaran ansuran 3 bulan, kena bayar balik untuk satu tempoh 12 bulan. Siapa nak moratorium 6 bulan, maka kena bayar balik 24 bulan. This is absurd, ridiculous. Ini bukannya memudahkan rakyat, membantu rakyat di kala kesempitan, tetapi mengambil kesempatan daripada kesempitan rakyat. Itu yang sedikit kecewa. Bukan saja ialah kita akui kerajaan akhirnya setuju benarkan, tawarkan moratorium automatik. Itu bukan automatik dari segi penawaran, kita kena minta dan katanya lulus secara automatik. Kita minta menyeluruh, bukan saja B40, M40, terutamanya peniaga-peniaga kecil dan sederhana, pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana, termasuk firma-firma. Ada rakan-rakan saya dalam firma guaman berhadapan dengan masalah nak bayar gaji pekerja, tak boleh buka office, tak ada job, 5-6 bulan dah tak ada job sangat, gaji pekerja 5-6 orang sudah tentu akan terkesan. Itu sebab sewa rumah, sewa pejabat kena bayar. Itu sebab dia orang ni amat berharap sangat moratorium ni selama 3 bulan ke 6 bulan. Tetapi janganlah pula daripada awal lagi telah pun dah ada mindset you akan kena bayar lebih. Berapa ramai yang hantar slip tunjukkan jawapan kepada kami peringkat pemuda. Kita kumpulkan semua maklumat ini, tak kurang daripada 1000 maklum balas ni. Tunjukkan MHB buat macam mana, RHB buat macam mana, Maybank buat macam mana, CIMB buat macam mana. Rupa-rupanya ini yang memang saya dah agak dah mentaliti bank ni apa,
dia tak nak rugi langsung, kan? Bila kita tengok balik cara mereka mengira, mereka kata okey, mereka akur tak ada charge tambahan, tak ada charge penalty, tapi ada bank yang kena charge, dan terang-terang disebut kena charge. Dia kata tak ada compounding interest, tak ada faedah atau faedah. Tetapi hakikatnya, okey, bank ni saya nak sebutkan, betul lah cara dia nak mengira kadar keuntungan ataupun faedah. Saya sebutkan dalam banyak interview, dan saya sebutkan juga dalam kenyataan saya tadi kepada Datuk Seri Tengku Zafrul. Saya kata, saya faham, saya dulu pernah berada dalam industri. Bank dia amat memikirkan soal, okey, pertama nak elak daripada rugi. Dia tak nak rugi langsung, walaupun 0.1% kurang keuntungan itu dianggap rugi. Bukan rugi maksud dia bankrupt. Rugi itu maknanya pengurangan dari segi keuntungan. Kita faham ini pemikiran bank. Yang kedua, mereka memikirkan soal cost. Disebut dalam istilah bank adalah cost of fund. Dana-dana yang mereka perolehi untuk bagi orang pinjam, rumah ke, pembiayaan peribadi ke, kereta ke, ataupun kredit kad ke. Dana-dana ini datang daripada dua sumber utama. Pertama, duit-duit kita yang kita simpan, pendeposit. Yang kedua, wang-wang yang dipinjam oleh bank daripada money market, pasaran kewangan, secara urus niaga semalaman. Malam ni, hari ni pinjam, esok jual, esok beli, esok jual, contohnya, untuk dapat dana untuk membantu menampung keperluan kecairan, liquidity bank. Ini bank punya ni. Setiap ni ada cost, kan? Orang yang simpan dalam fixed deposit, dia mengharapkan 1.2% hingga 1.6%, bergantung kepada berapa tempoh masa yang diberikan. Ini dipanggil deposit berjangka, tetapi term deposit, okey. Dana-dana daripada pasaran kewangan pun ada kos dia lebih tinggi lah. Kita faham perkara itu. Saya sebut kepada Datuk Tengku Zafrul tadi, kita faham. Tetapi dalam tempoh 6 bulan yang rakyat tengah sukar, tengah susah ini, kenapa tidak bank juga menunjukkan keihsanan, dan tunjukkan bahawa bank bersedia untuk membantu rakyat. Sebab apa, kena ingat ya, saya dah berulang kali sebutkan 1997-98 ketika bank-bank menghadapi krisis kewangan pada waktu itu, jangan lupa ya, siapa yang bantu menyelamatkan bank kalau tidak rakyat pada waktu itu. Kenapa? Kalau ingat lagi pada waktu itu, banyak bank berhadapan dengan apa yang dipanggil sebagai non-performing loan, ataupun hutang-hutang lapuk kerana ramai yang tak boleh bayar. Bank hampir bankrupt, hampir muflis. Tetapi apa yang kerajaan buat pada waktu itu? Kerajaan memindahkan hutang-hutang lapuk ini dengan membelinya, dengan memindahkan dana-dana ataupun nilai hutang lapuk ini kepada dana harta dan dana moda. Bank beli ini pasti kena bayar. Wang itu daripada mana? Daripada duit rakyat. Duit rakyat lah yang digunakan untuk injek, untuk bantu bank supaya bank tidak muflis pada waktu itu. Maknanya apa? Maknanya di saat bank dalam keadaan hampir mati, nyawa-nyawa ikan, pada waktu itu rakyat bantu bank, melalui kerajaan dengan memindahkan non-performing loan ni, aset-aset yang tidak berdaya saing ini kepada dana harta, dana moda. Kenapa tidak di saat rakyat pula susah, rakyat perit hari ini, bank berkorbanlah. Kalau Maybank boleh umumkan sampai 6 bilion keuntungan bersih berakhir 2020, CIMB 2-3 bilion, RHB Bank, Affin Bank, CIMB Bank, semua berbilion-bilion ni untung. Kenapa tidak saya cadangkan kepada Datuk Tengku Zafrul tadi, pertama dari segi moratorium, macam mana nak pastikan bank janganlah memindahkan faedah terakru ni kepada rakyat. Kalau rakyat kena bayar ansuran, contohnya 3 bulan RM1,000 setiap bulan, okey, ditangguhkan bayaran ansuran, di penghujung 36 bulan ditambah 3 bulan lagi, janganlah ada charge tambahan sampai
3,000, 4,000, 9,000. Kerana apa? Kerana faedah terakru. Kalau istilah bank Islam, keuntungan terakru. Apa salahnya kali ini faedah yang terakru ini diketepikan? Okey, cara dia macam mana? Kami bagi solusi kepada Menteri Kewangan. Pertama, buat seperti mana Jepun, Bank of Japan, perkenalkan zero interest rate untuk satu tempoh masa. Contohnya overnight OPR zero kan, supaya macam mana saya katakan tadi, dana yang diperolehi daripada pasaran kewangan tidak akan ada kos kepada bank, supaya kos itu tidak dipindahkan kepada pelanggan. Itu cadangan yang pertama. Yang kedua, bank negara dan juga Menteri Kewangan ada kuasa untuk bagi insentif cukai kepada bank-bank ini, yang mana memberikan moratorium tanpa faedah terakru. Okey, selama beberapa bulan ini dapat insentif cukai. Itu pun salah satu cara. Yang ketiga, boleh buat, saya kata. Sekarang ini bank negara baru 2 minggu lepas keluarkan satu garis panduan dinamakan value based intermediation. Sebuah garis panduan yang baru. Garis panduan ni macam undang-undang lah kepada bank-bank ni. Dan inilah masanya bank-bank nak menzahirkan apa yang dipanggil sebagai CSR, Corporate Social Responsibility, ataupun tanggungjawab sosial corporate bank, untuk membantu rakyat yang sedang dalam kesempitan. Rakyat memang susah, rakyat memang terdesak, rakyat memang tertekan. Fahamilah keadaan rakyat ini. Itu yang saya beberapa kali tekankan kepada Menteri Kewangan tadi. Dan gunakan garis panduan ini, explore untuk buat. Dan yang keempat, saya kata kepada Menteri, seragamkan. Ini juga permintaan bank. Seragamkan. Seragamkan di segi apa? Pengiraan faedah. Macam mana kira? Nak guna reducing balance method ke? Nak guna Rule 78? Ini istilah bank dari segi pengiraan faedah terakru dan sebagainya. Jangan biarkan bank buat keputusan. Bank negara, Menteri Kewangan gunakan kuasa. Saya tadi minta maaf lah, Datuk Seri Tunku Zafrul tadi pun saya cakap terang. Rakyat di bawah sentimen dia, Menteri hari ini jaga bank, dia tak jaga rakyat. Saya cakap terang tadi sebab ini adalah suara ramai, supaya dia faham. Dia kata dia tahu, dia tahu dan dia mengikuti lah, dia mengikuti apa yang kita bincangkan dekat social media, dia mengikuti Facebook saya, dia tahu apa yang sentimen rakyat. Sebab itulah jangan diperkecilkan dan diremehkan kuasa media sosial ini. Walaupun saya diremehkan, diperli, kata ini ketua pemuda hanya bercakap dekat media sosial saja, nak jadi hero, pergilah WhatsApp. Saya jumpa, saya WhatsApp, tetapi pada masa yang sama kita kena desak. Dan alhamdulillah, saya ucap, saya satu perkara yang saya kena tabik juga Menteri Kewangan tadi, dia kata apa? Dia kata teruskan, beritahu netizen, teruskan desak supaya memudahkan kerja dia untuk beritahu juga kepada bank. Ini adalah perkara yang menjadi harapan rakyat. Maknanya ada sebab lah, ada asas lah kalau kita mendesak ini, maka kita kena desak. Sebab tu saya minta Menteri tadi seragamkan. Ada 4-5 perkara dari segi moratorium yang boleh dibuat, bukan tak boleh dibuat. Dan yang kelima, saya kata kepada dia, boleh wujudkan satu tabung reserve, yang mana setiap bank provide certain amount of profit, let's say 10%, 15%, 13% out of the net profit, ataupun untuk masuk dalam reserve. Reserve inilah yang akan digunakan sekiranya bank takut dengan apa yang akan berlaku akan datang. Bila bagi moratorium kepada rakyat 6 bulan, tiba-tiba rakyat tak boleh bayar, bank akan terpaksa incur losses, akan terpaksa berhadapan dengan kerugian. Tak apa, bank masih ada keuntungan yang direservekan untuk absorb, untuk menyerap kerugian ini. Yang maknanya bank takkan terkesan sangat. Dan ini semua akan memberikan suatu paradigma baru kepada bank, terutamanya dalam konteks mengira faedah, yang macam mana saya katakan tadi, dalam pemikiran bank, bila dia kira faedah, sama ada dia guna method reducing balance method ataupun dia guna
Rule 78, dia punya prinsip dia mudah je. Cost of fund, apa cost daripada dana ni. Yang kedua, expected losses. Apakah jangkaan kerugian? Belum rugi pun, jangkaan rugi sahaja. Jadi 5 cadangan yang kita bagi dalam konteks nak menambah baik moratorium ini sebenarnya untuk memastikan dana, kos dana, expected losses dapat diminimumkan, supaya bank pun bila ditawarkan moratorium dengan penyeliaan, kawal selia, regulated and supervised by the Central Bank of Malaysia, dan juga Menteri Kewangan yang ada kuasa di bawah Akta Bank Negara 2009 dan juga di bawah Financial Services Act 2013, Akta Perkhidmatan Kewangan. Ini boleh dibuat, dan dengan sendirinya rakyat tidak akan terkesan dengan sifat dan sikap natural bagi bank yang pastinya akan memaksimumkan keuntungan, profit maximization. Jadi ini antara perkara yang kita bangkitkan. Dan akhir sekali saya sebutkan, semalam saya post, saya kata inilah saat yang terbaik bila dalam keadaan rakyat tengah susah. Yang minta moratorium ni kebanyakannya rakyat M40 yang sudah jatuh kepada B40, yang memang ada komitmen sehingga mereka terkesan dari segi psikologi. Cuba saya baca sikit sebanyak bila saya cakap ni, yang menulis ni membuktikan bahawa memang mereka susah, sudah berbulan-bulan susah. Z kata kami ini dah berbulan-bulan susah, Datuk. Ya Z, betul. Faiz Muhammad memang susah, betul. Muhammad Nuruddin, rakyat dah tertekan, kadar bunuh diri meningkat, betul. Sebab itu kita minta ini kerajaan fikir soal rakyat sekarang. Saya kata kat menteri, mudahnya menteri nak jadi popular. Saya bantu menteri nak jadi popular. Bukan soal popular sangat, tetapi bantu menteri nak jadi popular. Tolong fikir cara yang kreatif dan inovatif untuk bantu rakyat. Dan kami pemuda bukan cakap kosong, kami buat study, kami buat penyelidikan, kami consult, kami jumpa dengan, bukan jumpa lah secara alam maya ni, Zoom meeting dengan bankers. Bukan bankers yang duduk dekat di kaunter-kaunter pelanggan, tidak. Ini adalah senior management. Mereka adalah vice president, senior vice president bank, merupakan ramai kenalan saya, yang kita gunakan kesempatan ini untuk bertanya apa sebenarnya dalam mentaliti bank, walaupun kita tahu, tetapi rupa-rupanya jelas isu utama ialah kegagalan kerajaan, terutamanya Kementerian Kewangan dan Menteri Kewangan, untuk menyelaras, menyeragamkan dan ambil kira sentimen rakyat hari ini untuk diterjemahkan dalam cara dan kaedah penawaran moratorium oleh bank-bank ini. Ini yang isunya. Dan sebab itu saya katakan, dalam keadaan rakyat yang tengah susah ini, institusi perbankan Islam, saya minta semua dengar ni, dan saya minta rakan-rakan saya yang mungkin menonton juga daripada industri perbankan Islam, sebab saya tahu ramai rakan-rakan saya yang menjadi fans dan juga rakan-rakan dalam fanpage saya ini adalah rakan-rakan saya dulu dalam industri kewangan Islam. Saya faham, saya berada dalam industri dulu, sebelum dipaksa terjun dalam dunia politik. Saya faham apa dalam mentaliti perbankan. Tetapi sebagai institusi perbankan yang menggunakan label Islam, bila menggunakan label Islam, maka kita kena terlebih dahulu menghayati maqasidus syariah, matlamat syarak dalam penawaran produk-produk perbankan ini yang menggunakan prinsip patuh syariah. Faham apa maksud muqtadal aqad ataupun objektif setiap akad-akad yang dibuat. Akad jual beli, murabahah, baik bersamaan ajil, baik tawarruq, dulu ada bai'ul inah, dah tak ada. Ijarah muntahiyah bitamlik, ijarah thummal bai' dalam konteks car financing, baik bersamaan ajil, BBA, ataupun musyarakah mutanaqisah, ataupun ijarah bil istismar dan sebagainya yang banyak digunakan oleh bank. Okey, fine. Tetapi fahami prinsip dan falsafah ruh syariah dalam keadaan rakyat tengah susah. Apa salahnya bank-bank Islam ini menzahirkan kecantikan Islam itu sendiri, sebagaimana yang termaktub di dalam suratul Baqarah. Allah menyebutkan apa dia? Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah
wa an tasaddaqu khairul lakum. Allah kata apa? Dan apabila orang yang meminjam daripada kamu berhadapan dengan suasana al-usrah, suasana apa? Suasana kepayahan, krisis sekarang ni payah, rakyat tengah susah, payah sekarang. Apa Allah kata? Fanaziratun ila maisarah, maka berilah, perpanjangkanlah tempoh untuk mereka membayar kembali. Perpanjangkan tempoh, maknanya apa yang kita minta ini kena dengan semangat apa yang diungkapkan dalam Islam. Perpanjangkan tempoh, tangguhkan dulu tapi panjangkan tempoh. Tak apa, kalau 32 bulan tempoh untuk bayar balik, kita ambil 6 bulan, okey, tambah balik 6 bulan, jangan tambah 24 bulan macam Maybank ataupun Maybank Islamik, tak boleh. Tetapi kita kena ambil semangat roh perbankan Islam yang menggunakan nama Islam. Janganlah pula macam mana yang saya post semalam, seorang yang hantar kepada saya dokumen bank RHB Islamik, dahlah gunakan perkataan yang tak betul. Ni saya sebut nama bank ni supaya perbetulkan. Mana boleh kata interest servicing? Ini bukannya bank konvensional, ini bank Islam. Macam mana you boleh gunakan interest servicing? Yang kedua, interest accrued, you pun buat juga faedah terakru. Ini bank Islam dalam dokumentasinya. Dan yang lebih parah dan lebih memerikkan, yang menyebabkan saya rasa marah semalam, kecewa sebagai orang yang pernah berada dalam industri, bila mana dalam saat yang susah ni you beritahu bahawa pelanggan kena bayar jumlah yang lebih daripada apa yang dah diputuskan dalam akad, dan dipaksa untuk buat akad baru dan sebagainya, penstrukturan baru, restructuring. Maknanya ini bukanlah moratorium, ini restructuring, ini seolah macam refinancing, which is absurd, tak masuk akal, kerana ini adalah institusi perbankan Islam. Ini antara perkara yang kita bangkitkan, dan menteri tadi memang diperhalusi satu persatu. Sebab minta maaf, saya terpaksa syarah kepada dia, perkara ini bukan soal apa-apa, tetapi ini antara perkara yang rakyat nak. Dan akhir sekali, yang ke-10, kita minta kerajaan bantu pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana, orang yang terlibat dalam perniagaan, firma, penjaja. Mereka inilah yang paling terkesan dalam suasana sekarang, dan suasana sekarang memang betul-betul amat memerikkan. Jadi ini antara perkara yang saya sebutkan, dan apa nak bagi pandangan. Terima kasih Nur Azian. Siapa yang nak bervisi boleh beritahu saya. Fazli Sulaiman, ni sahabat saya di Jelutong. Terima kasih semua yang mendengar. Tetapi ini antara perkara yang yang kami perjuangkan. Saya nak terangkan kat sini, ini bukan soal nak siapa yang nak jadi hero ke apa. Tidak ada sekelumit pun di dalam perasaan kami pemuda untuk menjadi hero dan sebagainya. Siapa nak jadi hero, jadilah hero. Tetapi yang paling penting, kita kena faham bahawa rakyat sekarang susah. Kes-kes mental illness, orang terkesan dari segi psikologi meningkat. Kes-kes kematian juga meningkat. Kes-kes bunuh diri pun meningkat. Hari ini bila tengok kes COVID dah meningkat sampai 11,000 lebih ini, lagi orang tension. Semalam video yang keluar, terpaksa beratur panjang nak minta bantuan, terpaksa beratur panjang di Shah Alam sebab nak minta yang nak buat penyaringan dan sebagainya. Ini realiti yang ada dalam keadaan masyarakat kita dan rakyat kita hari ini. Sebab itulah kita mesti cakna dengan keperluan rakyat. Saya dan pemuda, kita cuba sehabis baik menyampaikan. Tapi janganlah pula memeremehkan dan memperlekehkan, seolah-olah menuduh kami macam-macam. Betul, hari Jumaat lepas ramai orang viral, seolah-olah saya sudah buat U-turn.
Apa yang U-turnnya? Saya terpaksa membawa suara rakyat. Kebetulan Timbalan Perdana Menteri yang baru dilantik, Datuk Seri Ismail Sabri, mengadakan kunjung hormat kepada Presiden UMNO. Dan bila Presiden minta untuk saya bersama, saya kata kepada Presiden, saya nak membawa 10 tuntutan yang saya sebutkan hari ini, yang saya terangkan panjang lebar. Dan saya sebutkan kepada Timbalan Perdana Menteri. Saya kata, Datuk Seri, kedudukan Timbalan Perdana Menteri hari ini sebenarnya hakikatnya tidak popular. Bukan wow. Bukan suatu yang rakyat harapkan. Kerana rakyat tengah susah. Tetapi Datuk Seri ada peluang untuk menjadi popular. Datuk Seri ada peluang untuk membangkitkan kembali sentimen rakyat yang kecewa, marah kepada kerajaan. Gunakan kedudukan dan kuasa. Gunakan kedudukan dan kuasa yang ada dengan cara apa? Ini 10 tuntutan yang kita minta ini bukan suatu yang luar biasa. Ini adalah permintaan, permohonan dan harapan rakyat yang hari ini realitinya susah. Yang hari ini realitinya perit, terdesak, tertekan, tak dapat bayar hutang, keliling pinggang, tak dapat bayar komitmen. Macam saya katakan tadi, dulu kategori M40, gaji 7,000, isteri gaji 1,800, campur dua 8,700. Nampak besar. Tetapi hakikatnya bila mana kita terpaksa berhadapan dengan PKP yang berterusan, tidak ada kesudahan. Suruh buat total lockdown, Menteri MITI bukan saja tak buat, cuba buka pintu belakang, boleh pergi melancong. Minta maaf lah, saya yang ini, saya betul-betul amat marah dan kecewa. Bila saya post malam, saya post dengan keadaan bukan untuk memerli, tetapi saya post malam, saya nak kata, di manakah rasa sensitiviti, rasa sedikit semangat, apakah saya kata, apakah kita sudah mati rasa? Apakah kita sudah tidak ada lagi perasaan, simpati kita kepada rakyat? Dalam keadaan tiap-tiap hari ini, kita dengar kematian. Sekarang ni daripada total lockdown saja, 3,000 lebih kematian daripada dalam tempoh hanya 44 hari. 44 hari saja 3,000 lebih kematian. This is not something yang biasa. Ini benda yang luar biasa. Rakyat susah. Kenapa kita boleh pergi melancong? Betul lah ada urusan rasmi kerajaan, tetapi tergamakkah kita nak pergi ambil kesempatan nak pergi melancong dalam keadaan rakyat tengah susah? Apa salahnya? Okey, mesyuarat, balik terus. Dan at least cakna lah, sensitif lah dengan apa yang rakyat minta. Rakyat ni dah dipaksa berkurung. Rakyat ni dipaksa untuk duduk dalam rumah senyap-senyap. Saya ni Alhamdulillah ada ruang lagi. Anak-anak saya boleh berlari-lari. Allah bagikan saya, Alhamdulillah, rezeki. Rezeki yang sebelum saya masuk politik, saya terlibat dalam dunia perbankan dan kewangan, travel seluruh dunia, adalah rezeki Alhamdulillah. Tetapi bukan semua yang bernasib baik. Rumah pangsa yang 3 bilik pun dengan anak 6 orang, campur mak bapak 8 orang, duduk dalam rumah itu sendiri pun sudah menjadi satu penyiksaan kepada mereka. Ini realiti. Setiap hari lepas subuh, rutin saya membaca semua komen-komen. Dan ingat, saya tak baca, saya baca komen-komen dan saya baca setiap mesej yang sampai kepada saya. Mesej-mesej ini bukan hantar nak minta bantuan begitu saja, tidak. Mereka nak kita bersuara. Mereka nak pemuda bersuara. Dan kita terpaksa bersuara. Walaupun pelbagai tuduhan mengatakan, oh kita nak jadi hero lah, kita nak menjatuhkan kerajaan lah, kita nak macam-macam. Bila saya pergi jumpa juga, saya terpaksa ambil risiko, pergi jumpa Timbalan Perdana Menteri, walaupun tidak popular. Tetapi yang penting saya kata kepada Timbalan Perdana Menteri, please, use the power yang ada. 10 tuntutan ini minta sangat-sangat perjuangkan. Minta sangat perjuangkan. Sampai saya jumpa dengan Tunku Zafrul tadi, saya cakap benda sama. Ayat terakhir saya kepada beliau, saya kata, Datuk tolonglah. Ini bukan harapan saya. Masa permulaan bicara saya tadi pun, saya sebutkan, ini bukan hasil daripada apa yang pemuda nak. Bukan. Bukan pemuda UMNO yang tuntut. Ini kami pemuda UMNO rumuskan apa yang
rakyat tuntut, apa yang rakyat minta. Dan kita minta supaya Datuk Seri Menteri Kewangan, tolonglah, ini harapan rakyat yang tengah susah. Saya betul-betul minta tadi. Dan Alhamdulillah saya rasa terima kasih kepada Datuk Tengku Zafrul, dia memberi jaminan untuk memperhalusi perkara ini. Oh, satu perkara saya lupa sebut, berkenaan dengan LPPSA. Kan? Ini pun satu perkara yang jangan kita ada bila peringkat awal saya bangkitkan isu LPPSA ni, ramai yang kata kenapa nak bangkitkan moratorium LPPSA? Ini kan pinjaman perumahan bagi kaki tangan awam. Kaki tangan awam ni mereka sudah ada duit bulanan. Kalau kena kurung pun, kalau kena PKP pun, dia tidak terjejas. Siapa kata tak terjejas? Kena ingat, tadi pun saya tanya Kementerian Kewangan, betul ke? Kaki tangan awam yang grade 41 ke bawah, iaitu grade-grade rendah ini, ada lebih kurang 55 ke 60%. Mereka tak boleh jawab tadi, tetapi mereka kata lebih kurang. Maknanya 60% ini adalah mereka yang bergaji rendah saja. Daripada pion, daripada tukang cuci, daripada driver, daripada kerani biasa, yang minimum gaji dia 1,200, 1,300. Tapi kena ingat, mereka hidup di bandar, 1,200 ni bukan besar. 1,200 ini dengan anak 3-4 orang kena hantar ke nursery, kena hantar ni, PDPR pula, utility naik. Untuk orang biasa, utility naik RM50, RM80, itu sudah menjadi satu komitmen besar bagi mereka. Ya? Bagi setengah orang, apa sangat RM80. Bagi mereka, bil elektrik naik RM80. Kenapa bil elektrik naik? Ialah lumrah, kena kurung, bekerja daripada rumah. Anak-anak terpaksa berada sepanjang hari di rumah. Tak berada di luar. Dengan sendiri, kos ini naik. Apatah lagi kes yang macam saya sebutkan, banyak kes yang pasangannya dibuang kerja, pasangannya hilang pendapatan, pasangannya cuti tanpa gaji, pasangannya pendapatan terjejas kerana perniagaan tak dapat nak dijalankan, bergantung sepenuhnya kepada gaji, kaki tangan awam ini yang taklah besar, ada yang 2,000, 3,000, tetapi komitmen bulanan sebelum ini sudah besar. Ini semua benda yang tu. Sebab itulah, apa yang Menteri jawab? Menteri kata, ialah sebelum ini ada pandangan seolah kita berlaku tidak adil lah kalau kita nak bagi moratorium. Saya kata inilah yang paling mudah kerajaan buat, sebab ini adalah agensi di bawah kerajaan. Bank mungkin kerajaan boleh kata mereka tak boleh nak campur sangat sebab ini institusi di luar. Walaupun saya dah panjang lebar saya terangkan, di bawah 3 ordinan, Akta Bank Negara, Akta Perkhidmatan Kewangan, kerajaan boleh campur tangan. Tetapi LPPSA contohnya, tekun umpamanya, ini adalah di bawah agensi bawah kerajaan yang kerajaan boleh buat moratorium. Apatah lagi, kalau kerajaan takut nak berlaku adil, tak berlaku adil, saya sebutkan kepada Datuk Tengku Zafrul tadi, why not? Okey, moratorium untuk kaki tangan awam yang mana grade di bawah 42 ni, grade bawah ni, okey, kita bagi moratorium. GL 52, 54, JUSA, CBA semua ni, tak payahlah. Tetapi yang grade bawah ni bagi. Dia kata, this is a good idea, dan dia akan cuba pertimbangkan, sebab ini juga yang QPEX pun minta. Jadi kenapa susah sangat? Saya kata, umum je. Jangan tunggu-tunggu lagi. Umum saja. Kerana ini apa yang kerajaan perlukan. Ya. Okey, jadi saya rasa cukuplah. Ni 1 jam dah saya bersama. At least saya sudah memberikan gambaran apa antara perkara-perkara yang saya kongsikan dengan Datuk Tengku Zafrul. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. InsyaAllah di semasa ke semasa saya akan kongsikan apa yang perjuangan yang belum lagi selesai. Ya. Ini perjuangan kita bersama. Ini soal kita kena saling bantu-membantu. Dalam soal sekarang, kita kena utamakan rintihan dan harapan rakyat. Di peringkat pemuda, kami bukan hanya jadi jurubicara, ya. Itu satu tomahan yang tak betul. Di semua 191 kita hari ini sudah gerakkan untuk pemuda bantu rakyat. Tetapi setakat yang termampu, Alhamdulillah yang menyumbang kepada pemuda, sama ada secara langsung di peringkat bahagian-bahagian seluruh Malaysia ataupun kepada kami di peringkat pusat,
Apa yang kami ada, kami akan terus salurkan kepada rakyat. Tetapi saya cakap terus terang, kami tidak berkemampuan untuk membantu semua. Kami hanya membantu setakat yang termampu. Tetapi dalam suasana sekarang, semua harus membantu. Dalam suasana sekarang, tolonglah tengok jenguk-jenguk jiran sebelah menyebelah. Tanya khabar mereka. Kita jangan take for granted. Mana tahu jiran sebelah kita adalah mereka yang susah. Saat sekarang kita bantu sama sendiri. Tak apa, siapa nak jadi hero pun jadilah. Kita sekarang ni memang memerlukan lebih ramai hero rakyat. Kita memerlukan kita sama-sama membantu rakyat. Kan? Saya tak kisah orang nak memperlekeh, orang nak memaki hamun netizen, JKOM, PBBM, penyokong-penyokong PBBM yang kononnya ini adalah pemuda UMNO ni nak hanya tahu, nak merosakkan reputasi kerajaan. Saya kata itu satu pemikiran dangkal. Kamulah yang kena naikkan balik nama kerajaan, desaklah bersama dengan pemuda UMNO. Desaklah apa yang rakyat mahukan. Dan apa yang kita minta ini bukan benda yang luar biasa. Benda yang memang memerlukan kita membantu mereka. Dan saya ingat kata-kata Tengku Zafrul tadi. Dia hantar sampai saya ke lift. Dia beritahu, Doktor, teruskan perjuangan dan teruskan bersuara. Kenapa? Kerana suara-suara kita semua ini ada kesannya dalam memberikan desakan kepada kerajaan supaya akhirnya rakyat yang perlu kita bantu, rakyat yang perlu kita pertahankan, rakyat yang kita perlu cakna dengan suasana mereka yang hari ini tu susah, tertekan dan terdesak. Jadi itu sajalah, kita doakan agar Allah SWT membantu kita. Mungkin malam ni saya nak tutup Facebook live ini. Kita sama-sama baca doa agar Allah SWT menjauhkan kita daripada bala bencana ini. Allah mengundurkan rahmat dan barakah. Allah memberikan jalan-jalan keluar kepada semua sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, rakyat Malaysia yang susah. Dan Allah memberikan hidayah, iradah, petunjuknya kepada pemimpin-pemimpin kita supaya mereka merasai, menjiwai setiap denyut nadi rakyat yang hari ini susah dan sukar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal 'azimata 'ala ar-rushd wal ghanimata min kulli bir والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi itu sajalah, sekian. Terima kasih semua yang bersama saya. Mudah-mudahan perjuangan kita ini diberkati oleh Allah. Saya mohon agar kita semua dapat terus membantu rakyat yang ada. Kita sama-sama perjuangkan suara mereka. Bantulah kita semua. Dan harap terus dapat share, like dan komen segala posting-posting yang saya keluarkan untuk memperjuangkan suara rakyat, terutamanya nak menyedarkan kerajaan hari ini yang semacam hilang ataupun mati rasa terhadap apa yang berlaku di peringkat bawah. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita semua akan adalah tercetusnya sedikit sebanyak rasa kesedaran itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.